اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 10, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 10 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Syukur dengan memeliharanya, memelihara akan lidah daripada barang yang tiada dijadikan kerana lidah. Barang yang tiada dijadikan akan lidah kerana barang. Mana barang yang tiada dijadikan dia kerananya, bayangnya daripada berkata-kata yang dilarang. Dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini, yang mana Allah Ta'ala jadikan lidah ada manfaat akhirat dan ada manfaat maslahat atas dunia. Yang mana lidah di antara anggota yang Allah Ta'ala jadikan besar manfaat, sebaliknya besar mudarat. Daripada lidah terhasil manfaat yang besar, dan daripada lidah juga keluar perkara-perkara yang memudaratkan kita. Jadi apabila Allah Ta'ala jadikan lidah banyak manfaat, kegunaan, sama ada kegunaan akhirat ataupun kegunaan dunia, maka hendaklah kita syukur atas nikmat lidah ini. Syukur ni dengan memeliharanya, ini memelihara akan lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia akan lidah kerana barang. Mana barang yang tiada dijadikan dia akan lidah kerana barang? Daripada berkata-kata yang dilarang. Berkata-kata dengan yang dilarang, dengan perkataan yang dilarang. Itu memelihara lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia akan lidah kerananya. Yang mana Tuhan jadikan lidah ni untuk manfaat akhirat, guna untuk manfaat akhirat lah. Begitu juga Allah Ta'ala jadikan lidah ni untuk pekerjaan atas dunia. Kita gunalah lidah untuk pekerjaan atas dunia. Jangan gunakan lidah berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Mana jangan menggunakan perkataan, guna lidah untuk berkata dengan perkataan yang dilarang. Jadi sini mensyukuri nikmat lidah dengan bahawa jangan guna lidah pada perkara yang dilarang, dengan makna kita gunakan lidah kepada yang mendatangkan kebajikan kita. Sini dia kata syukur nikmat lidah, jangan guna lidah berkata-kata dilarang. Sebaliknya kita kena guna lidah kepada perkara yang mendatangkan kebajikan kepada kita, dunia ataupun akhirat. Tapi kenapa mensyukuri nikmat lidah? Hanya ayat jangan guna lidah pada perkara dilarang. Lepas tu kita guna lidah pada perkara yang bawa kebajikan kepada kita.
Dia kaedah dia dah menjauhkan daripada yang dilarang, didahulukan atas mendatangkan atas perkara kebajikan. Maknanya jauhi yang dilarang, didahulukan atas mendatangkan kebajikan. Walaha kalau panggil bersyukur, maknanya kita guna lidah pada perkara yang disuruh, jangan gunakan lidah pada perkara yang dilarang. Itu panggil mensyukuri nikmat lidah. Tapi dalam kitab kita nyeraya, jangan guna lidah pada perkara yang dilarang. Lepas tu guna lidah pada kebajikan, apa tak sebutnya? Maksudnya kena guna lidah pada kebajikan, walaupun tak sebut sini. Sebab kaedah memang didahulukan menolak dan menjauhkan yang dilarang daripada mendatangkan kebajikan. Itu didahulukan. Didahulukan tinggal apakah dilarang daripada penekanan buat orang disuruh. Tapi sebenarnya kedua-dua lah. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Tapi penekanan lebih tekan kepada tinggal yang dilarang. Tapi bila tinggal yang dilarang berarti buat yang disuruh. Tapi penekanan lebih kepada meninggalkan yang dilarang. Sebab meninggalkan dilarang ni lebih sukar daripada buat yang disuruh. Ada. Contoh, tinggal perkara dilarang. Mengumpat, bukannya mudah nak tinggal mengumpat. Sebaliknya yang disuruh mengaji Al-Quran, baca Al-Quran. Mudah baca Al-Quran. Ramai orang boleh baca Quran, tapi ngumpat tak boleh tinggal. Nampak situ, menjauhi yang dilarang lebih sukar daripada mengerjakan yang disuruh. Sebab tu dia lebih kepada memelihara lidah daripada barang yang dilarang. Di situ. Setakat tu je. Maknanya gunakan lidah pada perkara yang kebajikan. Sebab itulah kesabaran atas mengerjakan ketaatan 300 pahala. Kesabaran atas meninggalkan kejahatan 600 pahala. Sebab apa? Sebab kita lebih mudah sabar atas buat kebajikan daripada sabar atas meninggalkan kejahatan. Sabar ketika ngaji Quran boleh, tapi sabar daripada jangan mengumpat tak boleh. Ada? Kedak gitu? Tak gitu? Lepas tu sabar atas mengerjakan ketaatan 300, sabar atas meninggalkan maksiat 600. Sebab itulah didahulukan menolak dan menjauhkan kejahatan daripada mendatangkan kebajikan. Padahal kedua-dua inilah maksud syukur. Maksud syukurnya mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Itu maksud syukur. Ini setakat syukur dengan bahawa pelihara lidah daripada berkata-kata yang dilarang. Lepas tu guna lidah untuk kebajikan bukan syukur. Tu syukur juga. Makna syukur ni kita gunakan lidah pada perkara yang dijadikan kerananya. Sebab syukur-syukur ni sarfu jami' sarfu jami' amal an'amallahu alaihi an'amallah li ajli. Bukan gitu maksud dia. Kita memaling menggunakan segala barang yang diberi nikmat oleh Allah kerananya. Tuhan beri nikmat lidah kenapa? Kerana untuk buat taat lah. Sebab Tuhan jadikan jin dan manusia ni untuk mengabdikan diri pada Allah. Maknanya Tuhan jadikan tiap-tiap anggota di kita ni adalah untuk mengabdikan ibadat Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tu kan? Allah jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Berarti apa-apa yang ada di kita ni kegunaannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, termasuk lidah. Jadi kita gunakan lidah untuk kebajikan.
syukur nama dia. Jangan gunakan lidah pada berkata-kata dilarang. Itu dipanggil kufur. Kufur nikmat. Kufur nikmat lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manapun sarfu jami ima an'amallahu alaih li ajli, kerananya. Kenapa? Kerana kebajikanlah. Kerana kebajikan dan juga untuk manfaat atas dunia, tapi bukan kerana derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Sebab tu syukur, sampai pembicaraan sifat syukur, syukur di antara sifat mahmudah yang tinggi ganjaran pahala daripada Allah. Sebab syukur tu sendiri adalah buat ibadat tu syukur. Sabar ni kita perkara lain, kita tahan dalam buat ibadah. Adapun syukur, diri buat ibadah tu syukur. Diri buat ibadah tu syukur. Mana buat ibadah itulah syukur, derhaka itulah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri buat ibadah tu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mengaji Al-Quran itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, baca kitab, suruh perkara ma'ruf, larang perkara kejahatan, itulah dipanggil syukur. Diri buat kebajikan ibadah tu dipanggil syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, gunakan nikmat pada jalan yang tidak dijadikan kerananya, dipanggil kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur nikmat lidah ni dengan bahawa memelihara daripada barang yang tiada dijadi akan lidah kerananya. Mana barang? Daripada berkata-kata dengan yang dilarang, dengan perkataan yang dilarang. Mana contoh yang dilarang ni? Seperti berdusta. Tu contoh yang pertama. Berkata-kata yang dilarang, contoh yang pertama adalah berdusta, bohong. Kita kata gak pelawak. Pelawak. Bila ni pelawak tu hak lawak jenaka tu. Kita pelawak ni orang bohong panggil pelawak. Nawak. Nawak tau. Nawak. Pelawak tu nah. Kelentong. Ya ke? Mana apa? Bohong. Dusta itu berkata-kata dengan yang dilarang. Itu contoh berkata-kata yang dilarang, tidak mensyukuri nikmat lidah. Yang menyakiti akan orang yang lain-lain, maka iaitu dusta. Yang menyakiti akan orang yang lain-lain, dosa besar. Bersalahan, berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil. Dibagi dua pula ni. Dia bohong ni ada dua. Satu, bohong yang menyakiti akan orang lain. Dia bohong kan, nak bisa gapo dah tahu nak. Nak bisa gapo. Adapun bohong yang tidak menyakiti dalam cerita dia tu, cerita hak hebat-hebat dia zaman dulu. Zaman dia muda-muda dia cerita hak hebat dia. Dalam dia cerita tu nak wisdak sikit, dia lebihkan sikit. Dia kena lebih lah sikit. Panggil apa? Bubuh perisa, bubuh soh apa ni. Tambah. Tu bohong. Tapi ada ganggu orang, ada gendala orang, ada apa-apa. Tu dosa kecil. Adapun kalau dusta ni menyakiti orang, menyusahkan orang, memudaratkan orang, itu dosa besar. Maka wajib bertaubat. Adapun dosa kecil, ini boleh terhapus dengan amal kebajikan yang dilakukan. Adapun dosa besar, wajib bertaubat. Sebab apabila sebut kata amal ibadah menghapuskan dosa kecil yang tidak berkait dengan manusia. Sebutlah apa pun, termasuk solat, menghapuskan dosa. Bukan solat start daripada ambil semayang tu. Ambil semayang tu pun luruh dah dosanya. Solat pula
Masa sujud luruh habis dosa. Dosa mana? Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan manusia. Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Dosa dengan anak Adam wajib bertaubah dengan mencukupkan salah satu daripada rukunnya, pergi minta maaf dengan anak Adam, dengan manusia yang kita ada kesalahan dengan dia. Itu tak lepas dengan amal ibadah. Walaupun amal ibadah tu semayang 5 waktu sekalipun, selebih-lebih amal ibadah, selebih-lebih amal ibadah badan hak zahir adalah solat. Hak paling besar sekali akidah lah, iman hak paling besar sekali. Tapi amalan zahir yang paling besar sekali adalah solat 5 waktu. Itu hak paling besar sekali. Walaupun solat 5 waktu paling besar sekali, tidak akan mengkifaratkan dosa-dosa besar yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'ah wa jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair atau kama qala. Sembahyang 5 waktu Jumaat minggu hadapan, Ramadan tahun hadapan, mengkifaratkan dosa antara satu sembahyang dengan satu sembahyang, antara Jumaat dengan Jumaat, dan antara Ramadan dengan Ramadan. Mana kalau kita kira 3 lapis yang mengkifaratkan dosa kita. Sekarang kita antara maghrib dengan isyak, antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan. 3 lapis, 3 kebajikan yang mengkifaratkan dosa antara. Nabi kata, iza jatunibatil kabair, selama menjauhkan daripada dosa besar. Dosa besar tak lepas. Walaupun dengan sembahyang 5 waktu, walaupun dengan sembahyang Jumaat, walaupun dengan Ramadan. Tak ada lah tu. Sembahyang 5 waktu lagi, Jumaat lagi, Ramadan lagi, tidak mengkifaratkan dosa-dosa besar. Itu wajib bertaubat. Bayangkan dengan amal kewajipan hak besar pun tidak mengkifaratkan dosa besar, macam mana kita buat amal-amal sunat? Tu khising saja je lah tu. Ada benda lah. Buat amal sunat tak ada benda, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab bertaubah wajib ijma' ulama, kita taubahnya tidak. Tapi kalau kita tidak bertaubah, di saat yang sama kita sembahyang fardu 5 waktu, di saat yang sama kita solat Jumaat, di masa yang sama kita puasa Ramadan, itu adalah dia punya pahala-pahala dia nya. Sebab tu kewajipan-kewajipan lain, taubah kewajipan lain. Tetapi kalau kewajipan tidak disempurnakan, buat amal sunat, itu tak ada giang tu, tak ada bahagian. Sebab tu yang pertamanya, permulaan dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, permulaan orang yang nak menjalani jalan menghampirkan diri dengan Allah. Permulaan jalan, anak kunci kejayaan orang yang nak menghampirkan diri pada Allah adalah taubah. Ini dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penyaringan bagi orang yang nak menjalani jalan akhirah, untuk menyucikan dalaman, untuk menghampirkan diri kepada Allah. Penyaringannya adalah taubah. Yang mana perjalanan adalah tuntutan sunat kepada kita. Nak pergi kepada amal sunat, semayang sunat ke, mengaji Quran ke, berzikir, banyak mana sekalipun, permulaannya, anak kuncinya, penyaringannya adalah taubah. Hak amal wajib lain, solat, Jumaat, puasa tu tetap dah tu. Itu kewajipan lain, taubah kewajipan lain. Tetapi kalau tidak menyempurnakan taubah, buat amal sunat.
Tapi nak bertaubat terlebih dahulu kena belajarlah, baru kita tahu apa perkara yang kita salah, yang kita wajib bertaubat. Kesalahan yang paling besar, kesalahan akidah. Itu kesalahan yang paling besar yang wajib kita taubat. Tapi kalaulah bab akidah kita tidak dahulukan, tak tahu manakah akidah yang sebenar, manakah akidah yang sesat, itu tak ada bilangan lah tu. Itu tak ada bilangan, tak ada ceritaan lah. Kalau bab akidah kita tidak dahulukan, bahkan kalau akidah tu terpesong, walaupun terpesong tidak dihukumkan kafir, sembahyang fardu kita sah sebab berimanlah dikiranya, tapi pahala tidak ada. Kalau dia tidak bertaubat, itu kewajipan lain, sembahyang dia ada pahala lah. Tetapi kalau pegangan salah, pegangan Mu'tazilah, sembahyang sah sebab tidak dihukumkan kafir, tapi tidak ada pahala. Tapi kalau pegangan tu salah sampai tahap kafir, sembahyang kena qada kembali. Ini tak baik. Itu tak ada tu. Itu permulaan agama. Itu usuluddin tapak agama. Tak ada tu tak ada. Bukan kata nak pergi pada amal sunat ni. Ni amal-amal wajib pun tidak ada pahala. Sah tu sah lah. Kalau pegangan yang salah tu pegangan yang tidak dihukumkan kafir, tapi tak ada pahala. Amal wajib pun tak ada pahala, amal sunat sudah cerita lah. Jangan pula saya bila dengar ustaz ngajar bab akidah, saya tak reti akidah, banyak saya tak tahu ke mana akidah ni, dia kata. Tapi macam mana saya ni rapat dengan Tuhan, dia mengaku. Tak kata apa kitanya. Ni contoh-contoh. Dua orang di masa lain-lain. Pesan bukan sama lah, tapi masa lain-lain tak ada kaitan. Tapi pandangan berbeza. Ada satu orang tu, saya memang kalau bab akidah memang jahil. Ni baru dengar bab akidah berat kalau gitu kok. Tapi macam mana saya dah betul akidah, saya beramal berjaya juga. Tak jawab kita. Dan kalau akidah tak ada berjaya kok mana? Dah rapat hati saya dengan Allah, tipu daya, tak ada. Tapi orang pesen ni tak ada lah. Lepas tu tak belajar, tak ambuh sebenarnya. Ada satu orang lagi ni, Allah selama kening saya duduk perasan saya ni rapat dengan Tuhan. Guru saya pun kata saya ni berjaya dalam perjalanan. Lepas saya belajar akidah, kena akidah saya tak ada pun. Kena salah lama kening. Ni belajar sungguh. Ni belajar sungguh. Lain dia punya penerimaan. Mana dia faham tak? Hak dia rasa berjaya tu tipu daya syaitan. Siapa akidah tak ada, nak cerita macam mana? Hak pertama tadi, walaupun saya tidak ada akidah tapi saya berjaya rapat dengan Tuhan. Ni tak ada lah, kejap tak ada, tak ngaji dah. Susah je mengaji. Dah betul akidah betul, akidah salah pun berjaya juga bagi dia. Belajar awam dia, saya belajar. Sebab tu kadang-kadang ni realiti, pengalaman lah, tak ada jadi masalah apa-apa gitu gini, tak ada pengalaman. Ada orang yang Tuhan susun bahagian dianya, tahu bunyi kata berat-berat ni dia kau sungguh belajar, takutnya. Ada orang dengar je cerita bab akidah nah, susah lari lalu tak mau dengar. Takut dengar ni, bahaya tak mau dengar. Duduk majlis ilmu, dia ingat ke nak ngajar bab fadilat berkali. Cerita dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu yang pertama ilmu akidah. Nampak dah serba salah je. Serbang tapala pun buang dah. Dak ikat tapala tu bawah. Lama-lama bangun lari lalu. Tak nak duduk. Sebab apa? Dahulukan ilmu atas ibadah. Dahulukan ilmu atas ibadah. Ilmu yang pertama ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang dengan akidah yang terpesong, ibadah yang kamu lakukan jadi macam debu yang bertaburan. Jadi duduk dah. Boleh lalu. Itu bahagian masing-masing. Tak ada masalah apa-apa. Pengalaman tak ada.
Orang cerita gitu gini, masuk tengah kanan, keluar tengah kiri, ada apa-apa. Saya pernah mengajar, duduk depan. Duduk depan sekali. Dia ingat kau orang lain mengajar, kali saya pun naik mengajar. Haji ni duduk depan. Dia biasa tak ngaji. Dia ada guru dia dah. Hak mursyid ya. Hak biasa-biasa ni dia konek habis orang. Mari ustaz seorang. Mari ustaz seorang. Dia boleh buang markah. Tingginya dia. Hak mursyidnya guru dia. Cengok duduk depan. Tengok saya mengajar. Nampak dah dia bundu. Nampak pasal bundu tu. Pun dia bangun lagi balik. Kita pun lega lah tak ada. Berapa memang tahu dah. Dia punya pendirian. Ni tiba-tiba saya mengajar satu di tempat yang sama lah, kampung yang sama, tapi di surau yang lain. Mana dia ada di situ, tapi dia tidak tunggu dah. Lepas maghrib dia balik, isyak dia mari. Tak ada masalah, tak ada apa-apa pun. Tak singgung tak apa ngapa? Tak jadi kudi kata apa. Tak jadi kudi kata apa. Lama tengok ada tak balik, duduk dalam, duduk belakang. Kata mana tak balik. Orang pun cerita pun, dia kata lama dah tak balik, duduk luar. Dulu balik, isyak dia mari. Saya ngajar isyak 10 minit, 15 minit, masa tambahan. Ni masa tambahan kan gitu. Masa kecederaan. Masa kecederaan ni panjang sikit lah. 10 minit, 15 minit tu biasa. Jadi dia mari untuk solat isyak, maghrib dia balik, isyak dia mari memang akan dengar juga. Dengar bab pegangan. Tu nak bagi bahagian ke dia. Mula-mula tak ambuh. Lari. Tapi bila bunyi bab pegangan ni, saya baca kitab Pati Paridah masa tu. Tak boleh lah salah sini out. Lepas tu tubik luar tapi tak balik. Lama-lama duduk belakang, duduk dalam, nampak dah lah. Tu baru tahu. Dah lama pas ke depan beli kitab. Faham tak? Tu bahagian masing-masing nak cerita. Sebab dia rasa dia tinggi. Tapi bukan nak, tapi oleh kerana terdengar juga. Mari nak semak isyak, memang 10 minit, 15 minit, itu normal dia. Awak lajak. 10 minit, 15 minit. Biasa je. Macam-macam. Boleh dia kata, saya ustaz mengajar apa, memang saya tak belajar langsung untuk erti. Tapi saya berjaya juga dalam perjalanan agama. Saya dah kata apa? Tak komen. Tak nak komen. Kalau akidah dia mengaku akidah dia tak ada, nak ikut mana? Tak ada lah. Itu bab akidah. Itu permulaan. Pusinglah kau mana pun. Tak ada akidah, tak ada lah. Hak kita cerita ni bab kesalahan syariat zahir, bukan bab akidah. Bab akidah tetap. Tak ada akidah, sembahyang fardu, sembahyang Jumaat, puasa Ramadan pun tak ada pahala. Walaupun sah kalau pegangan yang salah tu tidak dukungkan kafir. Hak ni bab akidah settle. Kesalahannya contoh dulu tak solat. Tu contoh mudah. Dulu tak solat, sekarang solat. Maka rukun taubahnya kena qada kembali. Tiba-tiba tak qada. Sembahyang fardu sekarang solat, Jumaat solat, Ramadan tak tinggi. Tetapi solat terdahulu tidak diqadakan, tak cukup rukun taubah, tak panggil taubah kalau tidak qadakan solat. Ittifaq 4 mazhab. Bahkan kata Imam Nawawi, ijma' ulama wajib qada solat. Tiba-tiba dia tak qada solat. Buat amal-amal sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima sama sekali. Kita kena ingat gini. Tiap-tiap satu solat yang kita tinggalkan, dosa asing-asing. Hak zuhur hari ni, zuhur esok, bukan dosa satu baku, bukan. Faham tak? Zuhur hari ni, zuhur esok yang ditinggalkan. Bukan kata capur. Tak. Dosa asing-asing. Sebab kewajipan asing-asing. Waktu asing-asing. Zuhur hari ni, zuhur esok, waktu lain-lain. Bukan waktu yang sama. Ingat waktu yang sama.
Berulang waktu yang sama. Kalau berulang waktu yang sama, dah tua lah kitanya. Ke mana? Kalau berulang waktu yang sama, bila tua kita, dah tua-tua lah. Sebab apa jadi tua? Sebab bukan berulang waktu yang sama. Waktu lain-lain, kewajipan lain-lain. Tinggal zuhur hari ni dosa lain, tinggal zuhur esok dosa lain. Kalau zuhur hari ni dosa lain, dosa esok dosa lain. Sebesar-besar dosa. Buat amal mana sekalipun, selagi tidak bertaubat, Tuhan tidak akan ampun dosa tinggal solat ni. Kemudian tidak bertaubat, dosa lain pula dicatatkan. Dosa apa? Dosa meninggalkan kewajipan taubat. Malaikat akan catat dosa. Hak dosa solat ni tetap dah. Hak malaikat catat dosa mana ni? Dosa kerana tidak bertaubat. Cuma ahli sunnah wal jamaah, dosa melengahkan taubat. Untuk satu dosa tinggal solat zuhur ni, dia hanya satu dosa, tapi bila melengah-lengahkan dia kobsor dosa tu. Dalam keadaan malaikat catat dosa kerana meninggalkan kewajipan taubah yang ijma' ulama, dalam saat malaikat catat dosa, dia buat amal sunat, semayang sunat, berzikir, mengaji Quran. Nak duduk mana pahala? Tak ada pahala. Tiba-tiba dia rasa rapat jaya agama dia. Faham-faham kan? Hak tu wajib bertaubat. Dosa besar wajib bertaubat. Tak lepas dengan amal ibadah. Al-hasanat yuzhibna sayyi'ah. Kebajikan menghapuskan kejahatan, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Ingat baik tu. Tapi bab akidah tak kosek dah tu. Ini cerita bab syariat zahir, kesalahan kita. Syariat hati, kesalahan kita. Riya, ujub, takabur, hak tu wajib bertaubat. Sebab itu dosa besar, tak lepas dengan amal ibadah. Riya, ujub, takabur, hasad, tak lepas dengan ambil semayang. Tak lepas dengan semayang fardu. Tak lepas dengan semayang Jumaat. Tak lepas dengan puasa Ramadan. Sebab itu kabair dosa besar, itu wajib ijma' ulama' bertaubat daripada dosa besar riya, ujub, takabur, hasad. Tapi kalau dosa besar riya, ujub, takabur, hasad pun kena tak kena, tu nak cerita tak ada tu. Sebab tu tak ada jalan lain. Ilmu kena sempurnakan. Pertama sekali ilmu tauhid, dan ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Jadi hak kita ni maghrib tasawuf, hak lepas isyak fiqh. Tauhid untuk masjid ni alhamdulillah dia ada kelas di sini kita. Parti Paridah tau. Dia ada kelas dia Parti Paridah, sebab tu saya tak ambil tauhid. Tapi kita masing-masing kena cukup 3 tu. Jadi insya-Allah esok kuliah duha di Masjid Abidi, Masjid Putih. Pukul 9 sampai 10.30. Saya baca 2 kitab, yang mana dalam 2 kitab ni tauhid, fiqh dan tasawuf. Kitab yang pertama kitab Matlaq Nurain. Di awalnya tauhid, lebih kurang dalam 40 muka surat lebih, 46 muka surat. Di awal tu tauhid, lengkap tauhid di dalam tu. Kemudian barulah pergi kepada bab taharah, macam kitab Fathul Mu'in kita yang lepas isyak. Tapi kitab Fathul Mu'in lepas isyak tu tidak ada tauhid. Kitab Matlaq Nurain ni dia huraikan hak Matlaq Badrin lah. Dia asalnya Matlaq Badarain asalnya, tapi dia huraikan, dia tukar dia nama Matlaq Nurain. Di hadapan tu ada tauhid memang panjang. Cukup tauhid di hadapan, baru masuk dalam tu taharah, bab fiqh. Kemudian kitab yang kedua Minhajul Abidin, itu tasawuf. Cukup je tauhid, fiqh, tasawuf. 1.5 jam saya punya cadangan, rancangan, itulah. Jadi dah tahulah. 1.5 jam yang pertama baca Matlaq Nurain bab akidah. 1.5 jam yang kedua masuk dalam kitab yang samalah, pergi kepada bab taharah. 1.5 jam yang ketiga tukar pada kitab yang kedua, kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syadaw Al-Fatani. Tapi cukup gitu. InsyaAllah lah mula esok
Hari Jumaat 9 pagi sampai 10.30 Masjid Putih. Tapi hak mengaji masing-masing tu atas masing-masing. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf Penawati Minhajul Abidin, Penawati Minhajul Abidin. Fiqh matlak dengan Fathul Mu'in tu memang dulu orang sekolah sanawi baca matlak Badarain. Lepas tu orang kata orang sekolah Johor tau. Johor kalau agama dia baca matlak. Itulah. Dalam matlak tu dia ada 4 bahagian. Ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Saya ambil matlak Nura ini dia hanya bab solat saja. Last kali sampai ke bab jenazah. Habis bab jenazah, dia masuk bab zakat. Bab zakat juzuk lain. Tak apalah kita pakai juzuk tu dah apa dah. Bab solat dia, bab taharah dengan bab rukun solat. Atau sekali tauhid. Tauhid kena kemah molek. Sebab terkadang orang-orang yang kira bukan agamanya baru, agamanya lama dah berubah ke arah agama. Lama dah berubah ke arah agama. Tiba-tiba Allah kata tauhid ni mustahak. Kalau gitu saya kena ngaji tauhid dah dapat learning. Baru tahu mustahak. Barulah saya kena ngaji tauhid learning. Baru nak mengaji. Dah sebelum ni tak tahu. Kadang-kadang fiqh, kadang-kadang tasawuf, kadang-kadang belajar ilmu Quran. Ilmu Quran, pas 1 kelas Quran, pas 2 kelas Quran, pas 3 kelas Quran. Baguslah, comel tu. Bukan semua orang tahu kekuatan nak ngaji Quran ni. Sebab ngaji Quran ni malu. Buka mulut je. Buka mulut je tahu lalu dah. Mana kalau mu'allah kat mu'allah tarah mana? Tahulah dia dah. Kita ngaji kitab tak ada masalah. Hanggu. Ada masalah tahu dah tahu. Kalau dah tahu kita dah tahu, tapi jangan bunyi mulut lah. Ni ada juga. Gitu ustaz. Lama gini saya ingat gini dia bunyi mulut. Bunyi mulut tak jadi lah. Masa saya ngaji pondok dulu, maghrib buka kitab Jawi untuk orang masuk mengaji. Tapi ada jenis gitu jenis. Allah saya dalam kini faham. Hak sama kini saya faham tu memang salah terang-terang. Yang dia pula tu tukang ngajar orang. Saya ngajar orang. Masa tu saya mula ngaji tu kitab Matlab Badarain. Dia khatam matlab berapa kali dah dia ngajar. Allah kata dia mengajar khatam berapa kali dah. Itu masa tu baru nak ngaji hak dengan baba Najmuddin lah. Almarhum baba Najmuddin. Dia baca matlab. Dia ni mengajar. Berapa kali khatam dah diroyak. Dia royak belakang tu. Siapa tanya tu mengajar, gitu. Saya ingat ke gini dia pun royak dia ingat. Dia faham. Maknanya kalau kita kata kok salah atas darat. Salah menungging orang panggil. Salah mudah-mudah je. Dia bunyi gitu, tahulah dah reti. Tapi kalau kita buat gini, mulut tak bunyi dah tahu. Tapi kalau ngaji Quran, a'udzu tu cukup dah. Kena je tu gua geram pula kita, a'udzu dia dipegang tak gerak dah kita. Dia geram kita gong kan. Kalau tu gua lah mudah marah kita pergi baca je, dia kejong lalu kita. Balas dendam. Dah geram kat gong sangat apa. Maknanya bukan semua orang boleh ngaji Quran. Tapi kadang-kadang ngaji Quran je. Tauhid tak belajar, fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar, tak jadi kerja gitu. Sama juga ngaji fiqh je. Tauhid tak ngaji, tak bilangan tu, tak kira tu. Sebab setengah orang dia berahi tauhid. Kalau dia berahi fiqh, kalau ngajar tauhid dia tambah. Ada balas tu. Kalau fiqh dia bagi sungguh. Kalau kelas fiqh ada sama. Kelas tauhid kita bagi. Tahu lah. Dia tambah tauhid. Dia nak fiqh, dia berahi fiqh. Tak kena gitu. Tauhid mula-mula. Tapi pernahlah jumpa Allah kalau gitu tauhid saya kena ngajilah. Tapi dia berubah ke arah agama bukan baru-baru. Lama dah.
Kalau bab tauhid tak ada lah. Hak ni kata dosa-dosa besar yang lain. Sama ada dosa besar syariat zahir ataupun dosa besar syariat hati, hak tu wajib bertaubat, tak lepas dengan amal ibadah. Kebajikan menghapuskan kejahatan, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan manusia. Jadi di sini bohong yang menyakiti, itu dosa besar. Bohong yang tidak menyakiti, maka itu dosa kecil. Menyakiti, saya ingat misal Tugu buatnya kisah zaman dulu lah. Dia bohong, dia kata ada rimah dalam kebun. Itu misal Tugu dulu, dia misal gitu. Menyakiti orang ni contohnya, dia bohong, dia kata dalam kebun tu ada rimah. Jadi orang tak kena orang. Tak takut ke rimah? Siapa nak kena orang? Tu panggil apa tu? Menyakiti orang. Memudaratkan orang, menyusahkan orang, itu dah sebesar. Kalau boleh cerita, awak sedap cerita. Kadang-kadang kita perasan dia bohong. Sebab apa? Sebab dia tak ada modal nak cerita ni. Orang habis buah tu kan. Gaib isyak tak ada kelas, buah semua. Lepas isyak tak balik, buah dulu ke 10 orang balik. Lepas solat dia ada wakaf no bira surah. Kutip derma untuk wakaf, bira surah untuk tempat buah. Baik pula orang infak nak derma wakaf. Tapi surah tu tempat buah. Buah sama-samanya. Tapi modalnya awak tulis je dia pusing. Cerita tu hari tu pasal lain. Hari ni pasal lain pula. Dia ingat kita tak ingat cerita lama dia. Tu nambah. Pada nambah. Tu nambah. Bohong orang panggil. Tapi bohong tu menyakiti kita. Dah. Ada gapa-gapa kita. Tu dosa kecil. Dosa kecil tak dosa kecil pun dipanggil tidak mensyukuri nikmat lidah, bahkan mengkufuri nikmat lidah. Kecuali kerana hajat, maka tiada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Jadi berdusta ni dosa, tapi ada pengecualian dia, yang mana berdusta ni tidak berdosa. Bahkan terkadang berdusta ni hukumnya adalah wajib. Contoh berdusta untuk melepaskan seseorang daripada dimudarati oleh orang lain. Orang kejar nak kata, dia pun sembunyi. Ternampak dia sembunyi. Mari orang bawa kayu, bawa parang ni, nak takir dia ni, mau nampak tak dia ni? Tak nampak. Padahal bohong, nampak duk bira tu. Tu bohong yang wajib. Jangan salah pula. Nak kata tak nampak hidup belakang tu. Kan bohong pula kan? Tu situ jeng. Kita syubhat sama, menyakiti, memudaratkan orang lain. Itu bohong yang diwajibkan. Mana ada pengecualian, bohong haram, dosa kecil, dosa besar ataupun dosa kecil, tapi ada pengecualian, kecuali kerana hajat, maka tiada ada ia dosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.